Saya start recording. Okay. Okay. Baik. Semalam apa ni, kita masih continue lagi dengan lubrication and general bearing. Okay. Okay, semalam punya kelas saya banyak cerita kat you tentang table ni. Table mana? Table. Okay, table ni, table 12.16 sampai 12.16 sampai 12.22. It is a bonus mark to you. Tetap kalau dalam quiz ke, dalam test ke, walaupun dalam final exam, tetap saya tanya soalan ni, kan? Confirm keluar punya, kan? Jadi bila test yang akan datang ni, memang you boleh expect lah soalan ni akan keluar, kan? Okay. Dia beritahu siap-siap dah, markah free lah kat sini. Okay. So yang penting kat sini, you tahu nak cari, you tahu nak plot line, ni berapa, kan? You tahu Sommerfeld number, bearing characteristic ni you wajib betul. Wajib bagi betul. Sekiranya kamu tersilap kat sini, yang lain semua silap. Okey. Okey, wajib kena betul lah ni, kan? Okey. This is the soalan yang akan keluar dalam test. Confirm keluar, kan? Jadi practice lah. At least you practice example mana ni, 12.1 ni, kan? So kurang-kurangnya kalau kamu dah tak ada masa, cari practice yang ni lah, 12.1. Okey. Okey. Baik. Kita sambung pada yang kelas yang lepas. Kita ada setengah jam lagi. Steady state condition in self-contained bearing. Okay. Previously analyzed, assume lubricant carries away all enthalpy increase. Bearing in which warm lubricant stays within bearing house are called self-contained bearing. Okay. Heat is distributed from the housing to the surrounding. Maksudnya apa? Ada setengah-setengah bearing. Okay. Saya googlekan ini lah, self-contained bearing. Kejap lah, saya nak googlekan self-contained bearing. Okay. Self-contained bearing. Baik. Okay. Baik. Dapat tak? Ni dia. Okey. Ini adalah image tentang self-contained bearing. Makna dia apa nama, lubricant masuk dalam ni. Dia berpusing dalam ni, tak pergi mana. Dia duduk pimai-pimai tentu lah, macam ferry Pulau Pinang, kan? Dia tak pergi mana, dia duduk kat dalam tu je. Jadi apa nama, heat dissipated tu semua keluar kat surrounding saja. Jadi yang nama self-contained bearing ni, semua ada dalam tu. Dia punya lubricant semua dalam tu. Kalau kita tengok general bearing yang biasa, kan, kalau kita tengok general bearing yang biasa, yang dalam, bila kita terbitkan teori general bearing, dia ada side leakage kiri kanan ni, kan? Side leakage kiri kanan, kan? Itu bukan. Yang ni adalah bearing yang biasa, yang kita nak terbitkan teori of the bearing, kan? Okay, so saya contain bearing ni, dia tertutup dalam tu. Okay, macam mana dengan heat yang terhasil? Heat yang terhasil, dia jadi panas lah. Kat luar ni kan jadi panas, tapi dia akan dissipate masuk dalam surrounding. Okay, pergi kat persekitaran surrounding apa semua, kan? Itu dia punya self-contained bearing. Okay. Okay, baik. Kita tengok kat sini, heat dissipated bearing housing. Ingat, ni adalah bearing housing, bukan liquid tapi cerita dia adalah bearing housing. Tadi kan saya cerita tentang apa nama, housing, kan? Self-contained bearing ni, kan? Jadi liquid dia duduk dalam ni, dia tak pergi mana. Dia duduk dalam tu je, kan? Okey. Jadi bagaimana haba akan terkeluar pada persekitaran. Okey. Jadi yang ni equation dia. Okey, heat given up by bearing housing, dia punya heat loss sama dengan HCR A. Okey, salah. Okey. Heat given up by bearing housing, H loss sama dengan H apa nama, CR A TB tolak infinity. Jadi heat loss
heat dissipated dalam BTU per H. Okay, HCR adalah combined overall coefficient from radiation and convection heat transfer. Okay, dalam unit ni. Lepas tu A adalah surface area of housing. TB adalah surface temperature of housing dalam Fahrenheit. Okay, dengar dalam Fahrenheit dan T infinity adalah ambient temperature dalam Fahrenheit. Okay, jadi kita tengok ambient temperature ni, kita tengok suhu lebih kurang suhu bilik ni lebih kurang 28. Lagu tu lah kat Malaysia ni lebih kurang tu je. 27-28 tu kan. Okay, ni kita kat Malaysia ni. Malaysia ni suhu kita ni 27-28 lebih kurang. Kan? Tapi kalau kita duduk di negara orang putih, suhu dia musim sejuk lain, musim panas lain dan sebagainya. Okay, kita contoh di Malaysia. Okay, jadi temperature kat housing kita gunakan termometer ke ataupun scanner scan termometer ke, kita tengok suhu dia berapa. Okay, then kita tahu, dan kita masukkan dalam equation. Di dalam equation adalah okay, supaya benda tu dia tak jadi panas sangat lah. Okay, overall coefficient of heat transfer, overall coefficient of radiation and convection depend on material, surface coating, geometry, roughness, temperature difference between housing and surrounding, and air velocity. Kan? Okay, so HCR ni dalam equation ni adalah combined overall coefficient of radiation. Dia HCR ni 1.14 W per meter kuasa 2 Celsius for still air, udara yang tak bergerak mana. Lepas tu 15.3 W M kuasa 2 meter cube Celsius for shaft still air. Ni kalau shaft tu berpusing lah. Ni jadi yang ni kalau 33.5 apa nama W meter kuasa 2 for air moving. Jadi lebih kurang macam kipas angin punya moving lah. Lebih kurang mungkin kipas angin slow sikit ni. Kalau udara tu moving lah, lebih kurang kalau kita ada kipas angin, kita nak sejukkan, serupa macam mana kita nak sejukkan makanan kita yang panas, kita bubuh atas depan kipas angin. Itulah angin tu bergerak dengan kelajuan 24.5 meter per second lebih kurang. Okey. Okey, jadi kita pakai 33.5. Jadi macam mana haba yang terkeluar tu. Okey. So jadi kita pun tahu macam mana saya nak gambarkan supaya macam lepas kita masak nasi ke, kita masak benda-benda panas sekarang kan. Benda tu dah tengah panas kan. Benda tu tengah panas. So nak bagi sejuk cepat, kita letak depan kipas angin lah. Kan, bila kita pakai kipas angin duk laju, memang dia akan keluarkan udara panas tu, dia akan dissipate dengan cepat lah. Kan? Itu cara dia lah. Okey. Jadi kat sini lah yang kaedah yang kita pakai ni. Jadi adakah bearing tu akan sejuk? Tak. Kerana bearing tu, jenis bearing tu tetap berpusing. Bila tetap berpusing, dia tetap hasilkan haba panas. Kan? Berlainan dengan nasi kita. Nasi kita panas, tengah panas ni, you letak depan kipas angin, dia keluar haba-haba panas tu dan dia akan jadi sejuk. Kerana tidak ada benda katalis memberikan dia panas. Kan? Okey? Kan? Okey? Macam kita satu lagi contoh macam masak sate lah. Kan? Abang-abang sate tu, dia masak sate, dia panaskan arang tu. Sensor duk panas, sensor duk kipas duk pusing. Heat dissipate tu yang tu menyedapkan sate kita tu lah. Okay. Okay, difference in housing and ambient temperature. Difference between housing and temperature is given by yang ni, temperature Fahrenheit tolak B sama dengan alpha TB tolak T infinity. Lubrication system, condition dia untuk moving air, range of alpha 1 hingga 2, still air 1.5 hingga 1, oil bath moving air dengan still air. Okay. Jadi oil bath ni apa, oil ring ni apa. Okay, kita tengok sana, saya nak tengok oil.
Oil bath. Nak cari gambar sesuai untuk oil bath tak ada. Okey. Yang ni lah. Okey, baik. Oil bath. Okey. Saya tengah cari gambar yang sesuai lah. Oil ring. Okey. Baik. Kita tengok kat Google. Okey. Ini adalah oil ring. Oil ring by definition is the piston ring located in the ring groove closest to the crankcase. The oil ring is used to wipe excess oil. Okay, from the cylinder wall during piston movement, excess oil is returned through ring opening to the oil reservoir. Okay, ini adalah panggil oil ring. Kalau oil bath pula, jadi kita rendam terus di dalam satu apa nama benda tu lah. Okay. Ini benda actually apa saja yang kita rendam terus di dalam structure tu, itu dipanggil oil bath. Okay. Bath. Okey. Baik. Jadi housing temperature bearing loss to surrounding, H loss sama dengan equation ni 1/A TF tolak infinity housing surface temperature TB ialah ni. Okey. Heat generation rate. Okey, kat mana siapa yang generate heat ni? Heat ni generate oleh pergerakan motor di dalam general bearing tu lah. Kan general bearing tu duk berpusing. Jadi bila jadi panas. Bila jadi panas, iaitu adalah heat generate oleh itulah. Jadi T kat sini adalah temperature, bukan torque. Okey, T kat sini adalah temperature, bukan torque. Okey. Jadi T sama dengan 4/02 R/3 L U per C. Ni kat mana ni? R nak dapat kat mana? L kat mana? U kat mana? C kat mana? Ia daripada Sommerfeld equation. Ingat kan Sommerfeld equation kan? Sommerfeld ni R ni adalah radius dia, radius okey. Okey, saya tengok gambar muka saya lah kan. Okey, ini shaft, okey. Mana kamera? Ni okey, ni shaft ni radius. Okey, radiusnya radius or diameter of the shaft ni. Lepas tu L panjang. Panjang mana? Okey, kat tangan saya ni, ibarat tangan saya ni tengah memegang general bearing. Jari saya ni kiri sampai kanan ni, ini adalah L lah kan. L lah. U adalah kelajuan velocity di dalam bath ni. C adalah apa ni, diameter of the shaft sendiri. Ni diameter of the shaft sendiri lah. Jadi ia, jangan risau, ia dalam equation Sommerfeld equation punya equation lah kan. Okey, memang dapat maklumat ni daripada Sommerfeld equation. Baik. Kita tengok equation yang ada. Example yang ada. Example 12.5. Consider a pillow block bearing with a keyway sum whose journal rotate at 900 revolution per minute in shaft state air at 21 Celsius with alpha sama dengan 1. Lateral area of the bearing is 25,800 mm3. The lubricant is SE grade 20 oil. Okay. Dan gravity radial load is 450 Newton and L per D ratio is unity. Bearing has a general diameter of 50 mm tambah plus minus 0.02 25 mm. A bushing bore of 50.5 tambah 0.08. Okay. For a minimum clearance assembly, estimate the steady state temperature as well as minimum film thickness and coefficient of friction. Okay. Jadi sebelum kita go for the solution ni just kita bertanya soalan, kenapa kita perlu tahu steady state temperature? Kenapa kita perlu tahu temperature dia? Temperature of the general bearing apabila kita ni. Bila general bearing berpusing, kalau dia dekat dalam sejuk, dalam bilik, mesin tak on lagi, kita boleh pegang dengan tangan. Memang kita boleh pegang dengan tangan, tapi bila dia tengah berpusing, tengah dalam operation kan, adakah suhu dia tu kita boleh pegang dengan tangan kita? Mungkin boleh pegang, mungkin tak boleh pegang dengan tangan. Maksudnya bearing tu dia tengah pusing dan kadang-kadang mesin bearing tu sendiri jadi warna merah sebab dia terlampau panas
Kan? Jadi bila steady state temperature dia, kita dah kira matematik dia, suhu dia tu is okay, di mana suhu dia tu kita boleh berpegang dengan tangan kita. Tak ada masalah, boleh pegang, ambil pakai glove apa semua, pegang lah. Kan mungkin you nak letak apa-apa kat atas tu ke macam mana kan. Tapi kalau kita tahu dah steady state temperature, kita tahu sampai dia panas sangat, sampai dia jadi terlampau panas, sampai jadi warna merah. Kan? Tapi mesin kena jalan juga. Tapi bila dalam operation tu kamu kena pusing dia dengan laju dan sampaikan bearing pun jadi warna merah. So apa boleh buat? Merah tu sebab dia panas lah. You letak kipas angin banyak-banyak. Kan? You letak kipas angin ataupun bagi udara laju, udara lalu apa semua, letak kipas angin sumpah macam kita bakar sate tu. Kan? Okay? Jadi angin tu boleh membuang udara-udara tu lah, supaya mesin kita tu bila terlampau panas sekali lagi akan jadi bengkok lah, tak tahan lah, macam mana 1001 benda lah boleh jadi. Jadi itu tujuannya you nak tahu steady temperature ni kan, supaya you boleh ambil precaution kalau sebelum mesin dah operation dah, you tahu secara estimate dia akan jadi suhu dia sangat panas. Jadi apa precaution dia, you letak kipas angin dia. Kipas angin bagi bagi lalu angin-angin tu. Tu cara yang kita nak solution ni lah kan. Okey, tu tujuan dia, you nak tahu steady state temperature ni kan. Okey, jadi penyelesaian masalah dia adalah clearance dia, C adalah 50, kita dapat dah tahu dah clearance dia, dan P adalah loading dia, power pressure dia. Okey, W sama dengan L per D kita dapat daripada mesin punya ni. Okey, dan kita masukkan dalam summon field number. Ingat summon field number jangan sesekali buat silap kan. Silap je yang lain semua salah. Tu dia kan. Okey, betul. Friction loss kita found sebagai FF sama dengan friction dan sebagainya. Kita masuk dalam equation ni, kita dapat heat generation rate daripada equation tadi, dapat equation ni. Okey, JS 42,000. Okey, dan from equation 12.19 which heat coefficient adalah 15.3, dapat dari table tadi. Ni 15.3 ni dapat pada table tadi sebab angin tengah bergerak ni, shaft state. Kan dia ada tadi 11.5, lepas tu 15.3, satu lagi 33 point something kan dalam yang ni. Mana kat mana? Yang ni. Okey. For shaft system air, kita ambil H critical ni. Okey. Jadi kat sini. Okey. Dan ambil H loss sama dengan berapa dapat ni. Kemudian ambil a table for trial for temperature for 83 95, dapat trial, heat loss dan sebagainya kita dapat. Okey. Okey, so okey, dan yang ni mana lah? Temperature average H generation sama dengan heat loss sama dengan 13.5, X is 89.7. Rounding to 90 degree, we find U sama dengan yang ni, PA, S sama dengan semua field number from equation for figure 12.24. Okey, yang ni dapat equation 4.25. Dapat equation temperature coefficient T1 sama dengan apa, T max sama dengan apa. So from equation 12.19b kita dapat 55, S sama dengan 0.67, minimum film thickness sama dengan 12.16 is apa dia, 0.0198. Coefficient of friction sama dengan 0.0128. Parasitic friction torque sama dengan 0.144. Okey, cara nak fahamkan equation ni, cara nak faham example ni, memang you kena follow je lah. Just follow saja latihan ni, follow saja example ni. Mana yang you tak faham, refer pada slide sebelumnya. Okey, contohnya heat generation rate, dapat equation ni. Mana mai equation ni, tengok equation slide sebelumnya kan. Begitu juga dengan yang ni, kenapa kena buat trial value apa semua, tengok slide sebelumnya, dia dah cerita. Dan kat sini istilah baru kat sini, parasitic friction torque. Kita pun tahu friction ni satu benda yang
tak dapat dielakkan. Memang ada juga apa saja tetap kena ada friction. Yang tak ada friction kat mana? Kat angkasa lepas ya, tak ada friction. Kan? Kat angkasa lepas saja tak ada friction. Tu pun apa nama, space station kat atas tu diikat oleh graviti. Graviti bumi apa semua. Sebab tu dia tak lari mana. Tapi angkasa lepas tu mana ada friction. Tapi di atas bumi ni memang ada friction. Apa sajalah. Kan? Friction ni dia bantu, kadang-kadang dia tak bantu, tapi tetap kena ada. Okay, so kat sini tong pula. Tadi T sebelum ni adalah temperature. So jangan keliru lah. Kan? Dia guna simbol yang sama, huruf T juga. Okay. So jangan keliru lah. Okay. So effect of clearance on example problem. Some formal characteristic, for example 12.1 hingga 12.4. Makna dia, bila you nak fahamkan slide ni, you kena tengok balik example 12.1 sampai 12.4. Okay. Jawapan dia yang dapat pada jawapan pada 1 sampai 12.4, jawapan dia diplotkan dalam graf ni. Kan? Okay. Okay. So T2 equation ni kamu dapat effect of clearance lah. Kan? Effect of clearance semua tu. Tengok kat sini. Clearance. Okay. Okay. Dia ada free running dengan close running. Okay. Clearance simbol dia ada standard lah, H8, F7, maximum dia berapa. Kemudian maximum, minimum and average clearance for 15 inci diameter general bearing. Lepas tu performance of 15 inci diameter general bearing with various clearance. Okay. C clearance sama apa. Dia bagi satu guideline pada kita lah. Clearance apa dah. Jadi kita tengok value kat sini inci tau. Inci ni kita convert pada milimeter. Tetap kecil juga ni. Kecil ni 0.005. Cuba convert pada milimeter tengok. 0.0125 cuba convert milimeter. Kamu tak nampak dengan mata kasar ni. Dia terlampau kecil clearance dia. Maksudnya shaft yang masuk tu is very very fit nya. Very very fit nya. Dia tak ada sangat. Kira kita tak nampak dengan mata kasar kita. Dia punya clearance dia. Ngam-ngam masuk lah. Kan? Okay. Sebab tu kita kena clearance ni dipenuhi oleh apa? Dipenuhi oleh lubricant lah. Kerana kita nak mengelakkan metal to metal contact kan. Kita kena ada clearance lah. Okay. So ni temperature limit for mineral oil, lower limit for oil containing antioxidant and applies when oxygen supply is unlimited. The upper limit applies when insignificant oxygen is present. The life on shaded zone depends on the amount of oxygen and catalysis present. Okay. Mineral oil ni apa? Mineral oil ni bukan palm oil lah. Minyak masak kita. Minyak masak kita tu dia kategori palm oil. Okay. Mineral oil ni apa nama, minyak lah, minyak pada Petronas tu. Kan? Okay. Jadi dia ada limit dia. Okay, dia ada temperature dia ada limit dia. Kita pun tahu dulu kita belajar masa sekolah dulu, geografi apa semua, minyak kan, dia proseskan suhu yang lagi tinggi. Suhu yang paling tinggi lah dia jadi tanah asbestos untuk apa, kita punya jalan raya tu kan. Jadi ketul-ketul lah batu kan. Tu suhu tinggi lah tu kan. Tapi along the way proses nak jadi minyak untuk grade kita, minyak kereta kita, minyak kapal terbang, minyak motor dan sebagainya tu, dia ada limit-limit temperature dia semua. Jadi kat sini temperature ni makna dia apa? Kalau dia melebihi temperature tu, dia akan terbakar lah kan. Macam saya kata dalam kelas yang lepas, kenapa kita kadang-kadang kita tengok kereta-kereta mewah terbakar tau, Ferrari, Lamborghini, kita kata weh kereta hebat ni kan, tiba-tiba terbakar kat highway. Macam mana boleh terbakar kan? Antara sebab-sebab yang logik difikirkan dengan kaitan dengan subjek kita ni, sebab body dia dibuat oleh carbon fiber semua nak bagi ringan kan. Bila dia owner dia tu mungkin tak cukup bajet ke, dia pakai minyak yang biasa. Sepatutnya dia pakai minyak mahal. Minyak mahal dia boleh tahan temperature lagi tinggi, tapi dia pakai minyak biasa lah. Bila pakai minyak biasa, enjin tu enjin power. Bila dia bakar habis minyak enjin tu, bila dia bakar habis minyak enjin, dia nak bakar apa lagi? Dia bakar kereta lah. Enjin tu bakar kereta kan. Jadi yalah, kesimpulannya mudah-mudahan kita sama-sama doa kita semua ada peluang nak pakai kereta mewah lah satu hari nanti. Tapi bila kita pakai kereta yang hebat-hebat, kita kena letak minyak yang hebat-hebat lah kan.
Kan? Okey, itu cerita dia lah. Apa kaitan temperature limit dengan apa kaitan temperature limit uh, dengan enjin terbakar kan? Okey. Okey. Fragile fat bearing pula. Okey, di topik baru. Fragile fat bearing, temperature rise can be reduced with increased lubricant flow. Fragile fat bearing increase the lubricant flow with external pump. Common practice is use segmental groove at the center of the bearing. It creates two half bearing. Okey. Fragile fat bearing. Okey, soalan yang kat sini. Okey, kita tengok. Saya Google sat gambar rajah fragile fat bearing Okey, kita tengok. Ni is a slightly new topic untuk you, okay? Okey, fragile fat bearing. Kita bincangkan tentang fragile fat bearing. Kenapa nama dia fragile fat? Kenapa bukan nama lubricant dan sebagainya? Cuba ingat dalam kelas yang Selasa lepas, saya dah cerita tentang hydrodynamic theory, tentang Beacon Tower punya eksperimen. Okey. Beacon Tower punya eksperimen, saya hydrodynamic theory ni ada hydrodynamic theory ni. Okey. Tak ada. Okey. Kalau kamu ingat kelas yang lepas, saya ada mention apabila Beacon Tower tu punya eksperimen, dia bagi tahu apabila dia letak satu lubang kat sini, dia buat satu lubang kat sini, dia buatlah macam mana pun, pressure terlampau kuat sampai apa saja penutup lubang terbang, tertembak kat atas. Dulu punya eksperimen, masa dia buat tu dia letak botol botol arak punya penutup botol arak punya tu dalam lubang ni. Dia dapati terbang kat atas, dia tertembak botol arak punya penutup tu. Okey, jadi dia dapati satu equation, satu eksperimen barulah, penemuan barulah, dipanggil hydrodynamic theory tu. Makna dia bukan calang-calang power lah, bukan calang-calang pressure kita nak masukkan minyak dalam ni. Bukan senang-senang kita nak masukkan minyak pressure dalam ni, dia akan tertolak balik. Okey, dia akan tertolak balik. Kita tengok gambar rajah ni Okey. Reservoir lubricator, dia nak masukkan minyak ni, kalau tak cukup pressure, terbang balik. Kan? Dia terbang balik ke atas. Okey. So, ini yang kita dipanggil pressure fat bearing ni. Dia tolak, dia menggunakan kuasa pressure. Okey, dia tolak minyak masuk ke dalam. Di mana pressure dia masukkan tu lebih kuat daripada yang dalam sistem ni. Dia minyak tu masuklah. Kalau pressure tu tak kuat, dia memang tertolak balik ke atas. Leaking dan sebagainya lah. Okay, so ini dipanggil pressure fat bearing lah. Kan? Okay. Balik ke slide classroom kita. Okay. Jadi temperature will increase the lubricant flow with external pump. Common practice is to use circumferential groove at center of the bearing. Effectively creates two half bearing. Okay. Ibarat macam kita buat satu two half bearing lah. Istilah dia tu. Tapi bearing satu je. Kan? Okay. Baik. Flow of lubricant from center groove. Okay. Flow of lubricant from center groove. Dia ada lubricant flow. Saya Google kan, tengok kuku kalau ada. Tak ada gambar yang sesuai. Cari dia tak ada gambar sesuai dalam Google. Okay, dia ada groove dia. Kemudian velocity, the equation for pressure fat groove. Okay. Okay, kenapa perlu ada groove? Soalan ni kenapa perlu ada groove? Okay. Okay, tengok saya bagi ibarat skrin ni. Okay, what is a groove? Okay. Ni saya conteng saya punya ni, saya conteng Okey. Okey.
line ni sebenarnya dia line sepatutnya straight line lah, tapi saya nak ibarat dekat kelas kita ni, ini adalah groove lah, kata ibarat ini adalah groove. Groove ni bila satu straight line, dia satu shaft yang elok, dia kat mana kelemahan dia? Kelemahan dia adalah kita ada satu takek kat situ, groove satu macam longkang lah. Groove ni ibarat macam longkang lah. Kalau ada longkang kat sini, dia punya pressure kuat kat sini dan failure dia akan bermula dekat groove ni, kan? Tetapi dalam case shaft ni, dia tak it's not designed to fail lah, kan? Tetapi maksudnya kalau benda tu ikat dekat tempat yang ada lubang, ada longkang, dia betul-betul kuat lah kat sini. Dia kuat lah. Jadi sebab tu pressure fed bearing ni, dia masuk di dalam tempat yang berlongkang ni, kat groove ni. Dia bukan ada mana-mana point dia sebabnya bila kita ikat structure tu, bearing tu kita ikat dengan benda lain, dengan satu structure yang lain, dia akan jadi kuat. Dekat situ tu akan jadi kuat betul. Okey. Sebab dia ada groove. Okey, groove ni saya cerita balik, groove ni dalam subjek-subjek lain, permulaan nak jadi rosak, dia start dekat groove dulu, ada takek, ada rosak tu semua tu. Okay? Tapi kita punya bearing kita tak design untuk rosak. Mungkin dia tebal lagi kulit dia semua, jadi dia tak rosak lah, kan? Tapi nak cerita bagi minyak tu akan masuk kat situ, kan? Okay. Okay. Kini velocity equation for pressure fed groove, apa ni equation dia sebagainya, velocity equation for pressure fed groove. Okay. Ini kita tahu maksudnya kelajuan minyak yang kita masuk tu, kelajuan minyak kan, U tu adalah kelajuan di dalam. Okey. Yang tu ni adalah distribution velocity pula. Okey. Equation dia macam ni. So bearing surface, general surface, kan? Gambar rajah yang ditunjukkan kat dalam ni dia extend besar tau, tapi actually dia tak nampak dengan mata. You tak nampak dengan mata kasar. Dia tulis lah bagi kita nampak macam besar, tapi reality dia terlampau kecil sampai tak nampak dengan mata. Okey. Dia in teori kita nampak lah bearing surface ni, general bearing, lepas tu general surface ni lah shaft punya surface lah. Okey. Okey, C2 ni U pressure dia dekat tengah-tengah, kelajuan dia paling tinggi dekat tengah lah. Of course lah, kan? Bila dia menghampiri surface, dia bukan laju punya. Kita tengok longkang dekat rumah kita lah, kan? Kalau longkang kita betul berlumut, kan, banyak lumut, banyak sampah apa semua, sampah duduk kat mana? Duduk kat tepi. Air api laju pun tak boleh nak laju, sebab kan kat tepi tu dia makan, kan? Dia menghalang kelajuan tu. Tapi kalau longkang-longkang yang bersih, kan, macam longkang dekat Jepun yang depa kata boleh letak ikan terus boleh berenang dalam tu, kalau kita longkang kat Malaysia ni, buaya pun boleh mati, kan? Apa nama punya teruk, kan? Jadi macam kelajuan tu di tengah-tengah tu yang laju, di tepi tu of course tak laju, kan? Okey. Jadi yang itulah slide flow foundation. Okey, saya ingat saya stop kat sini lah. Saya stop dekat sini slide flow notation. Okey. Ada 40 slide lagi, tapi saya nak linkkan dengan syllabus yang seterusnya. Sekiranya saya untuk kelas minggu depan, kalau saya rasa saya nak continue dengan general bearing, saya akan continue. Kalau saya rasa kita perlu start dengan topik baru, kita stop lah general bearing punya subjek, kita stop dekat sini lah. Okey, itu saja. Ada soalan ke? Ni saya nak stop topik lah. Okey, mungkin minggu depan kita masuk topik baru, atau minggu depan kita mesti continue dengan general bearing. Okey. So tapi basic untuk general bearing dah diajar lah untuk dalam 2 minggu yang ni lah, kan? Hopefully you all faham lah, kan? InsyaAllah lah. Okay, baik. Dekat tu ada soalan ke? Ada soalan ke? Ada 79 orang, lagi 40 orang missing in action. Betul sungguh, kan? Okay, ada soalan ke? Tak ada soalan ke? Baik, ya. Itu saja dari saya. Saya ucapkan selamat-selamat semua. Mohon kita semua jaga-jaga diri semua. Hopefully semua terselamat daripada COVID apa semualah, kan? Itulah. Itu saja dari saya.
Saya ucap terima kasih kepada semua. Okey, kita jumpa lagi minggu depan Okey. Okey, itu saja. Thank you, Doktor. Okey. Terima kasih, Doktor. Baik-baik, sama-sama. Assalamualaikum semua. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Okey. Assalamualaikum semua.